Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak sekalian. Kita dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4 untuk subtopik 1.5 amalan terbaik pengaturcaraan. Okey, apa itu amalan terbaik pengaturcaraan? Apa yang kita perlukan dalam menghasilkan aturcara yang baik? No. Apa yang kita perlu amalkan untuk menjadi pengaturcara yang baik dan juga aturcara kita dapat mudah dibaca oleh orang lain. Jom. Baik, pada bab ini, apa yang pelajar perlu kuasai atau faham ialah membezakan jenis ralat dalam aturcara. Nombor 2, mengesan, mengenal pasti, menterjemah mesej ralat dan membaiki ralat. Yang ketiga, mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu aturcara. Kemudian yang terakhir sekali, menghasilkan aturcara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik. Itu setelah anda fahami ketiga-tiga subtopik ini. Okey, setelah anda fahami ketiga-tiga keperluan dalam menghasilkan amalan terbaik pengaturcaraan. Okey, jom. Okey, apakah yang dikatakan dengan amalan pengaturcaraan terbaik? Iaitu pengaturcara dapat mempraktikkan amalan-amalan yang biasa diikuti untuk menghasilkan aturcara yang baik. Apa itu aturcara yang baik? Aturcara yang baik bukan sekadar sebuah aturcara yang boleh menyelesaikan masalah, tetapi ianya perlu juga sebuah aturcara yang mudah dibaca dan difahami. Baik, kita tengok dua contoh aturcara. Okey, satu ialah contoh amalan aturcara terbaik. Satu lagi contoh aturcara yang tidak menggunakan amalan terbaik. Ada beza tak? Nampak yang sebelah kanan ni pendek, yang sebelah ni panjang. Tapi adakah yang pendek lebih bagus? Adakah yang panjang tu tak bagus? Okey, jom. Apa yang kita perlukan sebagai amalan pengaturcaraan terbaik ataupun apakah yang dikatakan amalan pengaturcaraan terbaik? First kali ialah indent. Okey, sekejap lagi saya akan terangkan. Nombor 2 ialah jenis data. Jenis data anda semua dah belajar pada subtopik 1.3 kan? Ingat balik apa itu jenis data. Okey. Yang ketiga, dia mestilah skop yang kecil. Okey, skop yang kecil iaitu kenapa kita perlukan skop yang kecil? Supaya dia mudah diselenggara. Apa yang dikatakan dengan skop yang kecil? Okey, dia tidak pemboleh ubah tidak bermula dengan nombor. Contohnya kalau kamu nak 3 orang murid, masukkanlah murid 1, murid 2, murid 3. Bukannya 1 murid, 2 murid, 3 murid. Itu contohnya. Kemudian tiada ruang kosong dalam perkataan. Contohnya, kamu nak masukkan pemboleh ubah untuk, kamu nak namakan pemboleh ubah murid pertama, murid kedua, murid ketiga. Okey, murid pertama. Jangan letak space ataupun ruang murid pertama. Jadikanlah semuanya satu perkataan. Kemudiannya, dia tidak sama dengan mana-mana kata kunci bagi bahasa pengaturcaraan. Contoh Java ke Python ke kan. Contohnya dalam Python yang kamu belajar dulu, kamu ada perkataan print. Janganlah gunakan pemboleh ubah nama print. Gunalah pemboleh ubah nama lain. Okey, dan kemudiannya huruf besar, huruf kecil gunakanlah dengan baik. Contohnya kalau kamu kata tadi murid pertama, kamu mungkin nak letak murid tu kata semua kecil, pertama P tu huruf besar. Tapi janganlah tulis M huruf besar, U huruf kecil, R huruf besar, I huruf kecil. Jangan Pastikan dia menggunakan huruf besar dan huruf kecil sesuai pada tempatnya. Okey, kemudian pemboleh ubah tu mestilah nama yang bermakna. Contohnya kalau kamu nak dapatkan masukkan nilai tinggi. Okey?
kamu kalau boleh katalah nilai tinggi yang kamu perlukan nilai 3 nilai tinggi. Kamu letaklah tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3. Okey. Jangan letak tinggi 1 tu kamu letak R, tinggi 2 B, tinggi 3 S. Kita tak tahu apa itu R, apa itu B, apa itu S. Okey, orang lain yang baca tak faham. Okey. Kemudian tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perkataan khas lah. Macam saya terangkan tadi. Dan terakhir sekali, kalau boleh, bukan kalau boleh. Okey, pengatur cara yang baik dia akan letak komen. Apa itu komen? Kita akan belajar nanti ya. Okey. Okey, subtopik seterusnya ialah okey. Kita pergi, sebelum kita pergi sebelah subtopik seterusnya, kita tengok tadi yang saya janjikan. Apa itu indent. Okey. Indent ni kamu nampak tak? Okey, nampak tak atur cara ni kemas. Kita ada 2 rangkap lagu sebenarnya. Okey, dan lagu tu ada 2 rangkap. Okey, so kita boleh nampak atur cara yang pertama dan juga atur cara yang kedua. Kenapa? Kerana indentnya cantik sekali. Okey. Kalau kita atur cara yang kita bina tu panjang kan, mestilah kalau dengan indent yang baik, kita akan mudah kenal pasti setiap sub atur cara. Kalau tak ada indent ni, okey, tak ada jarak ni, semua satu je dalam satu macam seolah-olah karangan panjang, kamu akan sukar untuk memahami kamu punya atur cara. Itulah indent sebenarnya. Nanti mungkin kamu akan nampak lebih banyak lagi lah tentang indent ni. Okey. So, kita akan pergi kepada subtopik seterusnya iaitu jenis ralat dalam atur cara. Apa itu jenis ralat? Ralat ialah kesalahan. So ada 3 jenis ralat. Ralat sinteks, ralat logik, ralat masa larian. Jom tengok. Ini ialah ralat sinteks. Nampak tak yang kita letak dalam kotak tu? Apa ralat sinteks tu? Tinggi sama dengan 4. Di mana tinggi ialah pemboleh ubah. Tetapi tinggi ni jenis pemboleh ubahnya tidak diisytiharkan. Apa itu ralat sinteks? Ralat sinteks ni ialah kesalahan tata bahasa seperti salah ejaan dan tata tanda. Penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Dalam keadaan ini, kamu tidak mengisytiharkan jenis pemboleh ubah itu. Nanti dia akan timbul error. Macam mana error dia? Kita tengok. Tinggi cannot be resolved to a variable. Tinggi tidak boleh digunakan sebagai variable lah sebab dia tidak diisytiharkan. Itu ialah sinteks. Now kita pergi kepada ralat masa larian. Apa itu ralat masa larian? Ralat masa larian ialah pengiraan data bukan berangka, pembahagian dengan digit kosong, kemudian mencari punca kuasa 2 bagi contoh negatif. Inilah contoh-contoh kesalahan yang selalu berlaku dan dikatakan sebagai ralat masa larian. Ini adalah contoh-contoh ralat. Contoh-contoh bagi ralat masa larian. Pengiraan data bukan berangka. Maksudnya, macam tadilah kamu dah termasukkan contoh. Kamu masukkan patutnya nilai tinggi 50. Ataupun X tu, ini tadi kan macam tengok contoh tadi Sekejap yang tinggi ni kan, sama dengan 4. Betul, tinggi sama dengan 4. Tetapi, katalah kamu letak tinggi ni B. Kamu isytiharkan. Dia akan jadi ralat masa larian. Kita tengok contoh ralat masa larian yang ini apa yang dibagi. Integer tinggi sama dengan X. Betul lah tadi saya kata. Kan? Integer tinggi sama dengan X. Iaitu X ni sepatutnya integer. Tapi kamu letak X pula. Kalau dalam X apa dia? Kalau X jenis data apa? Karakter kan? Jenis char. Char. Bukan string char. Kalau kamu nak letak X sama dengan, kalau kamu nak kata X ni tinggi. Integer, integer tinggi ataupun integer X sahaja.
Maksudnya nanti nilai kamu akan umpukkan kan. Tapi ini nilai yang dah diumpuk awal-awal. Tinggi sama dengan X. Salah lah. Sebab kamu dah letak tinggi ni adalah integer. Tetapi yang kamu masukkan pula adalah X. Kalau kamu masukkan integer, mestilah kamu masukkan number. Okay? Okay, apa error yang akan keluar? Ni X cannot be resolved to a variable. Okay, tidak boleh diselesaikan. Okay, itu ralat masa larian. Okay, kita pergi pula kepada ralat yang terakhir iaitu ralat logik. Ralat yang ketiga ni. Okey, ralat logik ini ralat yang berlaku apabila atur cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Contohnya kamu dah buat atur cara kamu tapi sebelum buat atur cara kita kena tengok. Okey, kita kena tengok dulu, kita kena bina jadual sebenarnya pemboleh ubah dengan input dan proses. Okey, jadual IPO ingat tak? Input, proses, output kan? Okey, kalau tak ingat mungkin maksudnya kamu belum belajar lah. Itu dalam ASK ada tu. Okey, so maksudnya selepas kamu dah anggarkan apakah pemboleh ubah tu ataupun kamu tengok atur cara tu, kamu semak balik, dapat atur cara ni kenapa salah hasil tambah ni ataupun operasi ni? Itulah ralat logik. Jom kita tengok contoh. Okey. Dah tak ada ralat sinteks kat sini tau. Integer nombor 1 dia adalah atur cara kamu ni nak menyelesaikan masalah untuk menghasil tolak dua nombor. Okey, hasil tolak dua nombor. So nombor yang pertama ialah 20, nombor yang kedua ialah 13. Kemudian double hasil. Okey, hasil sama dengan nombor 1 tambah nombor 2 pula. Tengok, dekat dalam kamu punya proses, kamu letak hasil sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. Sedangkan atur cara kamu sebenarnya untuk menyelesaikan hasil tolak dua nombor. Jadi apa yang berlaku? Hasil tolak ialah 33. Betul ke? Okey, kalau kamu semak balik kamu punya atur cara. Okey, nombor pertama ialah 20. Nombor kedua ialah 13. So hasil tolak. Okey, 20 tolak 13 sepatutnya dapat berapa? 7 kan? Tapi yang kamu dapat ialah 33. Salah lah kat situ. Okey, maksudnya kamu ini ialah ralat logik. Ralat logik ni pengatur cara je yang tahu. Okey? Sebab dia tak keluar error pun. Dia bukan ralat sinteks, dia bukan ralat masa larian. Okey, dia tak keluar error pun. Jadi kamu je yang tahu. Kamu semak, baru kamu tahu ini ialah ralat logik kamu. Okey? Setelah selesai tadi tentang jenis ralat, kita pergi kepada pengesanan, pengenalpastian dan menterjemah mesej ralat serta pembaikan ralat. Okey, baik. Ini ialah contoh atur cara yang mengandungi ralat. Okey, cuba kita tengok. Okey, cuba kita tengok apa ralat yang ada kat sini. Okey, public class tu ialah argument. Okey, tak apa. Integer jejari sama dengan 5. Okey, double luas bulatan. Okey, pi sama dengan 3.142. Findable. Okey, luas bulatan sama dengan pi darab jejari. Okey, kita dah nampak dah apa ralat yang ada kat sini. Kamu nampak tak? Saya dah nampak. Okey, compiler mengesan ralat dalam kod atur cara yang tadi. Okey, first kali dia nampak ralat sinteks. Cakap pula. Okey, ralat sinteks. Iaitu anda tak masukkan semikolon. Dalam Java, setiap baris kena ada semikolon. Kena ingat. Even dalam Python pun ada yang dia punya tata tanda sendiri. So, di mana tu? Integer jejari sama dengan 5. Baris ini tidak ada semikolon. Okey. So, anda pun betulkan. Okey, apa sebenarnya langkah-langkah untuk menyemak ralat? Okey, pertama sekali, semak semula atur cara pada bahagian pengisytiharan. Okey, bila kamu dah buat atur cara, semak semula dalam bahagian pengisytiharan. Betul tak jenis data yang kamu gunakan?
Nama pemboleh ubah kamu ada masalah tak? Kemudian, pastikan semua tanda tanda ditaip dengan lengkap. Tadi kita tertinggal tanda tanda semikolon. Nampak? Okey, pastikan nama pemboleh ubah yang diisytiharkan adalah sama dengan nama pemboleh ubah yang akan dipanggil balik dalam atur cara. Contohnya, kalau kamu dah letak integer, contohlah integer tinggi Ali. Tinggi Ali tu huruf besar. Tinggi Ali, dua perkataan kan. Kemudian kamu tambah, bila tambah kamu guna tinggi Ali juga. Tetapi bila nak print output dia tu, bukan print, bila nak keluarkan output dia, arahan output tadi tu, kamu letak tinggi Ali. A tu huruf kecil. Apakah errornya tu? Setelah ralat dikenal pasti, baiki ralat dan semak semula. Kita kena selalu semak kita punya atur cara. Tengok satu baris. Kalau run dapat output, tak ada error, kemungkinan tidak ada masalah sintaks. Okey, tapi macam mana dengan ralat logik? Ataupun mungkin tak boleh run, dapat ralat larian. Macam mana nak betulkan? Okey. Jom kita tengok atur cara yang tadi. Okey. Luas bulatan ialah 15.70999. Betul ke? Okey. Kalau kamu tengok formula, untuk mengira luas bulatan, macam mana? Betul ke tak betul? Sebab tu saya kata kena semak balik. Okey. Kita tengok bagaimana mengesan dan mengenal pasti jenis ralat. Okey, tadi atur cara tadi, kita dah nampak dah. Integer jejari 5 tu salah dekat semikolon kan? Dia ada semikolon. Tapi tadi kamu tak letak. Tu ralat sintaks. Kemudian, kita sebenarnya ada ralat logik ya. Kenapa saya kata ralat logik? Sebab tadi luas bulatan pi darab jejari. Betul ke? Formula perlu digunakan dengan betul dalam atur cara. Jika tidak, kamu akan dapat ralat logik. Ralat logik ni kamu je tahu. Maksudnya, kamu tak menyelesaikan masalah. Kan kita buat atur cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi, kalau kamu tak semak betul-betul dan kamu dapat ralat logik, cuma kamu sahaja yang tahu. Tapi, kamu sebenarnya tak menyelesaikan masalah. So, sebenarnya formula untuk mengira luas bulatan ialah pi darab jejari kuasa 2. Ataupun kat sini kita letaklah pi darab jejari. Okey. Jadi, setelah ralat logik dibaiki, barulah tengok integer jejari ada semikolon, ralat sintaks dah tak ada. Okey, kemudian luas bulatan sama dengan pi darab jejari. Dah tak ada ralat logik dah. Okey. So, kita pergi pada seterusnya. Mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu atur cara. Perkara ini kamu kena kenal pasti supaya atur cara kamu betul ya. Baik, dalam kita tengok mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah dan pada bahagian tertentu atur cara. Dalam pengaturcaraan, pemboleh ubah digunakan sebagai pemudah cara bagi komputer untuk menerima, menghantar, memproses dan menyebabkan operasi terhadap suatu input. Ini adalah fungsi pemboleh ubah. Okey, kalau kata apa itu pemboleh ubah, kita dah belajar dulu. Okey, ini ialah fungsi pemboleh ubah. Dan kita nak tengok nilai pemboleh ubah itu dalam atur cara tertentu. Dalam bahagian tertentu pada atur cara tu. Okey, kalau kita nak tengok, ini atur cara di sebelah kiri anda. Okey, kita tengok integer jari sama dengan 5, luas bulatan, pi jejari. Okey, ini ialah satu atur cara untuk mengira luas bulatan. Okey, so kita akan terima nilai jejari dan juga kita memang dah ada, kita tahulah pi itu berapa kan. Okey, so sekarang ni pemboleh ubah iaitu item pemboleh ubah kita, inputnya ialah jejari. Okey, outputnya mestilah luas kan. Okey, jadi nilai data dalam pemboleh ubah jejari dah diumputkan iaitu 5.
So outputnya ialah 78.55. Sebabnya, apa formula bagi luas bulatan? Pi darab jari kuasa 2 kan? So jari ialah 5, pi ialah 3.142. So kita darabkan, kita akan dapat 78.55. Okey. Itulah di situ kita dapat mengesan nilai kepada pemboleh ubah tersebut. Kita kena sentiasa tahu apakah nilai pemboleh ubah tersebut, apakah nilai pemboleh ubah dalam atur cara kita, terutamanya yang telah pun diumpukkan pada awal. Okey, yang telah nilai pemboleh ubah itu telah diumpukkan pada awal atur cara. Okey. So sekarang kita pergi kepada yang terakhir, iaitu penghasilan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya atur cara yang baik. Bukan gaya atur cara, tapi gaya pembinaan atau gaya penulisan atur cara yang baik. Apa yang diperlukan? Ada 3 perkara, iaitu meletakkan komen pada setiap fungsi yang dibuat. Komen tu macam mana? Okey, apa itu komen? Okey, sekejap lagi kita akan tengok. Kemudian menggunakan nama pemboleh ubah yang bermakna, kita dah cerita dengan luas tadi kan. Kemudian menggunakan indent yang selesa untuk dibaca pun kita dah cerita tadi. So yang ini kita akan tengok kepada komen. Okey. Tengok yang ini adalah komen. Okey. Dalam atur cara ni, dia pertama sekali dia letak ruangan komen kat situ untuk ceritakan atur cara tu tentang apa. Okey, program ringkas untuk mengira luas segitiga. Langkah 1 sampai langkah 4 dia dah cerita dekat situ. Okey, ini adalah di mana pengkompil mengabaikan semua teks yang berada dalam simbol ni lah, slash, asterisk hinggalah slash asterisk ni. Walaupun dalam baris yang berlainan. Okey, maksudnya kalau kamu nak buat komen menggunakan banyak baris, kamu boleh menggunakan fungsi komen yang ini. Ini dalam Java ya. Okey, slash asterisk. Okey, kita tengok yang kedua pula. Dia buat slash asterisk asterisk slash asterisk. Yang ini, komen ini adalah komen dokumentasi. Pengkompil mengabaikan semua jenis ini sama dengan yang atas tadi. Okey, dia sama dengan penggunaan komen di atas tadi. Okey, yang ini berbeza sikit. Okey, yang bawah ni. Yang ini berbeza sikit proses yang terlibat dalam penghitungan. Ini hanya untuk baris itu sahaja. Nampak tak? Dia hanya menggunakan slash sahaja. Dia tidak ada penutup. Dia tidak ada penutup, dia tidak ada asterisk. Maksudnya hanya baris itu sahaja diterima sebagai komen. Kenapa penting kamu tahu dua cara ini? Sebab kalau kamu salah menggunakan fungsi komen ni, pastilah akan timbul syntax error. Okey, atau cara kamu akan keluar error nanti. Okey, dan seterusnya kita dah bincang yang terakhir tadi, kita dah bincang tentang pemboleh ubah yang bermakna. Kita dah bincang tentang indent. Okey, baiklah. Tengok, kita dah belajar tentang amalan terbaik pengaturcaraan, iaitu kita dah pun tahu membezakan jenis ralat dalam atur cara, iaitu sintaks, ralat masa larian dan juga logik. Kemudian kita dah mengesan, mengenal pasti, menterjemah mesej ralat dan membaiki ralat. Betul tak tadi kita dah membaiki ralat? Okey, kemudian kita dah pun mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu atur cara. Okey, kita dah boleh kesan nilai pemboleh ubah bagi bahagian tertentu atur cara tu. Ingat tak tadi kita nampak nilai jari ialah berapa? 5 sebab kita dah umpukkan pada awal. Okey, akhir sekali tadi kita akan boleh untuk menghasilkan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik, iaitu kita dah belajar tentang komen, nama pemboleh ubah yang bermakna, dan kita juga dah tahu tentang indent. Okey, itu sahaja untuk topik ini. Terima kasih dan moga anda semua dapat ilmu yang kita bincangkan pada hari ini.